Maka disebut bahawasanya apabila bahwasanya malaikat mengangkat akan segala ruh orang mukmin itu, maka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya dia ada ahli saadah, berjaya taat dia di dunia, maka Allah Taala berfirman, bawalah ia berjalan dengan dia dan perlihatkan oleh kamu akan tempat kedudukannya dalam syurga. Masya-Allah. Ya. Yang nama dia syurga, kita tahu proses dia. Berada alam barzakh dulu. Ya. Kemudian tunggu kiamat. Ya. Berapa ramai orang duduk alam barzakh di sebelah ni. Dia belum ke mana-mana sebab belum berlaku kiamat lagi. Ya. Maka yang mana ahli saadah lah berada alam barzakh. Kalau diseksa. Ha? Kemudian bila berlaku kiamat, tunggu pula tiupan yang kedua. Bangun pula di padang mahsyar. Padang mahsyar tempoh yang begitu lama. Terasa sangat lama di padang mahsyar. Kemudian barulah dihisap dan sebagainya. Ya? Lambat lagi nak sampai ke tempat syurga yang sebenar. Tetapi ketika kematian diriwayatkan di sini, oleh Imam Asy'arani rahimahullah, betul ni? Betul lah ya. Maka dikata, bawalah ruh ini berjalan dan perlihatkan oleh kamu akan tempat kedudukannya di syurga. Maka bawa berjalan oleh mereka itu dengan dia, maka malaikat bawa lah ruh itu berjalan sehingga ke syurga. Ruh tidak masuk dalam syurga dah. Masya Allah. Ruh masuk dalam syurga bukan bermaksud tak payah padang mahsyar dah, tak, bawa je. Lepas tu bawa balik ke alam barzakh. Bukan dah masuk tu tak, bawa ruh. Sebab yang akan masuk ke syurga itu bukan sekadar roh. Kita akan bergerak di sekeliling jasad kita. Ya? Kita akan menuju ke syurga dengan jasad kita. Iaitu bila kita bangkit daripada kubur, walaupun dah habis tulang-tulang tu dah hancur dah. Ya? Jadi bila berlaku tiupan kali kedua, tiupan sangkakala kali kedua, iaitu manusia bangkit daripada kubur, itu yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan jasad kita. Tuhan kembalikan tangan kita, Tuhan kembalikan kaki kita. Kaki yang mana? Kaki yang dululah. Kaki yang sekarang ni. Tuhan kembalikan. Sebab apa Tuhan kembalikan tangan kita? Sebab tangan ni menyaksikan. Dia akan ingat segala benda yang dia buat. Apa benda dia curi, apa benda dia usik. Kalau tangan yang lain tak tahu dah. Entah, tak tahu dah, kata dia. Ya? Bila Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan di dunia wahai tangan? Entah, kata dia. Malah entahlah, ini lain, kata dia. Tak? Jadi maksud, ya? Tangan-tangan yang sekarang lah. Ya? Ketika mana alam barzakh, tangan ni dah tak ada. Dah hancur, tulang dah hancur, kaki dah hancur. Alam barzakh semua hancur. Tapi bila tiupan kedua, ada balik kaki. Kaki yang mana? Kaki yang dululah. Kalau kaki yang lain, mana dia ingat? Dia pergi bahau ke, entah pergi mana belakang, tak ingat dia. Tapi kalau kaki yang sama, maka apa yang dilakukan dia akan bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin mengatakan apa? Hari itu mulut tak boleh bercakap. Yang bercakap adalah tangan dan kaki. Bermaksud Allah Ta'ala kembalikan jasad kita dan roh kembali masuk dalam jasad. Jadi ketika itu kita bergerak dengan jasad dan roh kita. Bergerak pergi ke padang mahsyar, berapa jauh bergerak di padang mahsyar. Kita menyaksikan selepas itu setiap perkara dengan roh dan jasad kita. Di alam barzakh kita lihat dengan roh saja. Jasad dah tak ada dah, jasad dah mati. Di alam barzakh tu. Jadi alam barzakh yang kita makan, yang kita minum, yang berkahwin dan sebagainya adalah roh. Jasad hancur.
Jadi di alam barzakh adalah alam arwah gitu. Tetapi bila bangun untuk ke mahsyar, itu kita dah bangun sekeliling jasad kita. Tuhan kembalikan jasad kita, kemudian diubah jasad mengikut amal dia. Ada yang jasad yang putih bercahaya, ada yang gelap dan sebagainya. Maka kita bergeraklah tempoh yang panjang untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala, begitu gembiranya Allah Subhanahu wa taala, begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin yang taat. Masya-Allah dia kata. Jadi bagi orang yang taat ini, Allah Subhanahu wa taala menyambut kematian kita dengan kemuliaan. Sebab itu kita kata saat-saat kematian kita dah nampak dah. Kita dah tahu dah. Kalau berdasarkan cerita ini, iaitu apa? Dibawa, diperintahkan oleh Allah, pergi tunjukkan syurga dia. Ketika itu yang pergi adalah ruh kita yang pergi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bawa dia, perlihatkan oleh dia. Maka bawa berjalan oleh mereka itu kan di dalam syurga atas qadar barang yang dimandikan mayat itu. Mana ketika mayat dimandikan itu, ruh dia dibawa ke sana. Berapa lama dia mandi? Nanti kalau kita mandi berapa? Setengah jam. Dah masuk setengah jam dah dibawa ke sana. Masya-Allah. Jadi betapa senangnya bila kita melihat tempat di syurga itu. Jadi mana kata? Maka dalam keadaan qadar apa? Di atas qadar barang yang dimandikan akan mayat itu. Maka apabila dimandikan akan dia dan dikapan akan dia, dikembalikan ruh itu dimasukkan antara dua akfannya. Bermaksud ruh tu masuk dalam jasad tak? Tak masuk jasad. Ruh tu duduk tepi-tepi dia. Dia tak masuk dalam jasad balik. Bermaksud sebab tu dikatakan bila jenazah tu dimandikan, dia nampak orang yang mandikan dia. Dia tak berada dalam jasad tu dah. Ruh dah keluar. Kalau dia nampak di dalam jasad, tak keluarlah nama kan. Jadi ruh tu dah keluar. Tetapi bermaksud dia tahu siapa yang mandikan dia, siapa yang mengkapankan dia. Dia tahu. Sebab apa? Dia kata jadi sebelum dikembalikan itu, ketika mana orang mandikan itu, riwayat ini dibawa oleh ahli sa'adah, dibawa pergi tengok dia punya tompek dia. Itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala tak sabar-sabar nak bagi balasan pada kita. Lambat lagi tapi nak bagi. Macam kita lah, kita nak bagi nak bagi hadiah kat orang. Hadiah dia jauh lagi tapi tunjuk, tengok TV dah. Tu tengok TV betul tak? Ini pergi betul. Sebab kita tak sabar-sabar nak tunjuk dekat orang bahawa kita nak bagi dia sesuatu. Maka kita tunjuk dari awal-awal. Itu gambar kita memang nak bagi dia. Sebab kita sayang dengan dia. Kita sayang dengan anak kita. Kita nak bagi dia satu hadiah. Adalah. Nak bawa pergi Langkawi. Hotel yang 5 bintang. Tak sabar nak kita tunjuk tu. Nak pergi mungkin minggu depan. Tapi kita nak bagi mana? Tunjuk dia. Ni ada tompek dia. Bagi apa nak kita nak tunjuk? Sebab kita sayang. Kita nak bagi tahu copet-copet. Tapi kalau kita tak sayang dengan dia, tunggulah akak bona pula dan bagi tu dah lah. Itu kita bagi kan. Tunggulah pergi Langkawi. Yo, mana hotel lah? Nanti tahulah. Orang bagi tu untung banyak benar nak tanya. Tak beri benar. Tapi kalau orang sayang, kita beri tunjuk. Ni tempat-tempat dia. Kau akan masuk sini. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala, betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala, betapa syukurnya Allah Subhanahu wa taala dengan ahli taat, ahli saadah. Ketika mandi itu Tuhan dah bawa dah. Sebab apa? Lepas mati kita tak ada amal. Selepas mati kita tak ada amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu amal lagi dah. Macam sekarang ni Allah Taala menanti lagi apa amal yang kita nak buat hari ni. Besok pagi Tuhan menunggu apa amal kita nak buat besok pagi. Masih lagi bukan Allah Taala tak mengetahui mana. Tengok apa yang kamu amalkan besok. Jadi tangguhlah dulu balasan. Tapi bila kita mati,
Tak ada lagi amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat bersegera menunjukkan balasan yang kita akan dapat. Amal kita dah habis. Macam orang bekerja dengan kita, dah habis kerja, lepas tu dia bagilah upah. Kita insya-Allah upah ada tu. Tapi minggu depan, tapi kita tunjuk kat dia ni dia balasan yang kita nak bagi. Copek bona kita nak tunjuk kepada dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mandi itu, dalam proses mandi, maka diperintahkan malaikat bawa berjalan roh ini pergi tengok syurga, tempat yang dia akan duduk pada qadar mandi itu. Dan maka boleh dimandikan akan dia, dan di kapan akan dia, dan habis dah, maka kembali balik roh. Dan dimasukkan akan dia di antara kapannya dan jasadnya. Duduk tepi jasad tu. Jauh mana tak, masuk dalam jasad tak, masuk dalam jasad. Saya hidup dia kan.